Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Beberapa hari yang lalu sahabat semua, Ketua Penerangan PAS ataupun ahli Parlimen Pasir Mas memalukan diri sendiri. Cuba kononnya menyerang calon PH dengan bertanya, mencabar untuk menunjukkan keputusan SPM dan juga UPSR. Akhirnya sahabat-sahabat semua, Ustadz Lebay PAS ini terpaksa masuk gua karena mengena batang hidung sendiri atau memalukan diri sendiri. Jadi sahabat semua, inilah selepas itu, lepas dimalukan dengan cover untuk coba cover malunya, beliau pula cuba mempertikaikan kononnya calon daripada Pakatan Harapan ini bersekolah di sekolah vernacular. Jadi sahabat semua, ini sebenarnya membuktikan bahwa betapa hipokritnya, maafkan saya ada kesilapan spelling, saya perbetulkan dulu. Nanti ada walau untuk yang tegur ya pasal ejaan ini. Bukti jadi apa tadi? Bukti. Jadi maafkan saya. Jadi ini membuktikan sebenarnya sahabat semua betapa hipokritnya ya pimpinan-pimpinan Ketua Penerangan PAS ini khususnya yang coba mempertikaikan calon Pakatan Harapan ini bersekolah di sekolah vernacular. Jadi apa yang lebih mengejutkan adalah pendedahan daripada warganet, netizen bahwa ini membuktikan hipokritnya pemimpin-pemimpin PAS ini. Karena apa sahabat semua? Kalau kita lihat hari ini pemuda Pakatan Harapan soal Fadli Lebay PAS ini, ahli Parlimen PAS ini, kenapa Presiden PAS hantar cucu ke sekolah jenis kebangsaan Cina? Itu antara pendedahan yang dibuat oleh pemuda Pakatan Harapan. Rupa-rupanya di saat Ketua Penerangan PAS ini cuba mencari alasan untuk menyembunyikan kebodohannya itu, akhirnya warganet pula membuat pendedahan yang mana didedahkan itu anak cucu kepada Presiden PAS ini bersekolah di sekolah jenis kebangsaan. Jadi pemuda PAS membidas Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari karena mempolitikkan latar belakang pendidikan calon PH pada pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru, Pang Sok Tau. Ketua Penerangannya Ahmad Tan berkata Fadli sebaliknya perlu mempersoalkan mengapa Presiden PAS Abdul Hadi Awang menghantar cucunya ke sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC. Ketua Penerangan PAS Fadli Sari dalam bukti parti tersebut hipokrit dan resis. Cubaannya untuk menjatuhkan calon perpaduan di Kuala Kubu Baru, Pang Sakto dengan bermain isu sekolah vernacular hanya kerana saudara Pang berbangsa Cina amat dikesali. Katanya lagi hakikatnya saudara Pang fasih berbahasa Melayu dan telah dibuktikan dengan keputusan SPM yang cemerlang termasuklah A dalam subjek bahasa Melayu. Tidak diketahui pula sama ada Fadli berjaya mendapat grade A dalam SPM, kata Amar dalam satu kenyataan hari ini. Pang sebelum ini berkongsi keputusan SPM dan UPSR yang menunjukkan keputusan cemerlang semua A selepas dicabar Fadli agar mendedahkan keputusan berkenaan. Calon berusia 31 tahun itu mengambil SPM pada tahun 2010 dan mendapat keputusan S meliputi A+, A dan juga A-. Pelajar sekolah menengah Chuang Hua di PD Perdiksan Negeri Sembilan itu turut mendapat keputusan baik dalam mata pelajaran bahasa Melayu A dan bahasa Inggris A+ berbanding bahasa Cinanya A-. Sementara itu, Amar meminta Fadli bertanya kepada Abdul Hadi mengapa cucunya menerima pendidikan di sekolah vernacular. Perkara ini pernah disahkan oleh mantan Setiausaha Dewan Himpunan Penyokong PAS sebelum ini. Malah ahli Parlimen Temerloh, Salamia Muhammad Nur yang turut merupakan ahli PAS juga menghantar anaknya ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Dia turut menggesa pengundi KKP menilai sendiri sama ada mereka mau mengundi PN yang terdiri daripada pimpinan seperti Fadli. Bukan budaya kita untuk memberi rasa benci terhadap kaum lain. Kenapa Fadli mesej saya kepada anda resis dan hipokrit simpan tepi, katanya. Wow, itu antara kenyataan daripada pemuda Pakatan Harapan ditujukan kepada Lebay Ustadz PAS ini. Yang kita lihat betapa hipokritnya. Adakah beliau ini bodoh sangat sehingga tidak membuat semakan terlebih dahulu berkaitan dengan cucu kepada presiden partinya, Presiden PAS yaitu Hadi Awang, yang anak cucunya itu dihantar ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Dia dengan sembrono demi untuk menutupi kebodohannya, menutupi kedangkalannya, memalukan diri sendiri.
akhirnya menyerang sekolah vernacular dan sekarang ini terbuka luas untuk diserang lebih apabila cucu kepada presidennya sendiri ya bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina. Inilah kebodohan mereka nih sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi isu sebelum saya akhiri adalah berkaitan dengan isu MB Perlis. Azmin, ini adalah kenyataan terkini daripada Azmin Ali. Katanya siasatan ke atas Menteri Besar Perlis dan juga anaknya tak jejas kempen Perikatan Nasional. Benarkah? Ya, itu antara kenyataan daripada Azmin Ali hari ini. Ya, siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Siasatan yang dilakukan terhadap Menteri Besar Perlis Muhammad Sukri dan anaknya tidak akan menjejaskan kempen PN, kata Azmin Ali. Sebaliknya, pengurusi PN Selangor itu berkata pihaknya akan meneruskan kempen dan memberi penjelasan kepada pengundi mengenai pelbagai isu. Sebagai contoh, isu kelayakan pendidikan calon PN Khairul Ashraf Saad yang dibangkitkan oleh PH. Kita tahu semua ini fitnah. Ya, PH untuk mengalihkan pandangan kepada isu sebenar dan terbukti apabila Universiti UMSAH sendiri keluarkan kenyataan mengesahkan sijil kelayakan pendidikan Khairul. Itu sepatutnya menjadi pengajaran kepada PH supaya tak bawa fitnah di kempen PRK. Kerana rakyat sudah penat dengan bermain politik, katanya kepada pemerintah. Yang saya tahu, yang paling banyak menfitnah adalah geng-geng walauntit lebay-lebay pentaksub Perikatan Nasional ya. Semalam saja beberapa laporan polis telah dibuat kerana mereka menfitnah calon Pakatan Harapan dengan membuat satu fake account atas nama calon tersebut. Lepas tu posting video-video yang berbau fitnah dan sebagainya. Sekarang ini kononnya mereka pula difitnah. Sekarang ini menghasut daripada Ketua Penerangan PAS, akhirnya mengena batang hidung sendiri. Jadi terdahulu ISPRM mengesahkan Muhammad Sukri ditahan Suruhanjaya Anti Rasuah itu dan memberi keterangan kepada pegawai ISPRM selama beberapa jam. Muhammad Sukri dipanggil ke Ibu Pejabat ISPRM bagi membantu siasatan berhubung beberapa dakwaan membabitkan anaknya yang ditahan dan direman minggu lepas. Menurut Ketua Persatuan ISPRM Azam Baki, Menteri Besar Perlis itu dibebaskan dengan jaminan selepas ISPRM berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan. Dan sementara itu Azmin menafikan dakwaan kononnya pemimpin PAS memboikot PRK keberkenaan. Bagaimanapun, ketika ditanya mengenai ketidakhadiran Setiausaha Agung PAS Takhiruddin pada ceramah umum semalam, Azmin berkata dia tidak pasti. Serta pasti biasanya kita disenaraikan pemain-pemain yang sedia ada untuk datang. Sekiranya tak dapat datang, mungkin ada sebab, katanya. Azmin berkata ramai pemimpin PAS tidak berada di Kuala Lumpur kerana pada hari penanaman calon PAS itu mengadakan majlis rumah terbuka di Perlis. Sekarang selepas penanaman calon, kebanyakan pemimpin PAS sudah berada di sini, katanya. Itu dia. Dan yang dinanti-nanti ya, yang dinanti-nanti oleh penyokong dan juga walaun-walaun itu adalah Sanusi, kononnya akan hadir ya pada ceramah esok. Itu dia. Jadi ya, Sanusi ini tidak lain tidak bukan kalau masuk Selangor pernah membuat kenyataan memperlekehkan yang Sultan Selangor dan raja-raja, dan akhirnya pendakwaan ya Sanusi ini didakwa kerana menyentuh isu raja-raja dan juga Sultan Selangor, memperlekeh dan juga menghina agung. Itu antara dakwaan yang dihadapi oleh Sanusi ini, sahabat-sahabat semua. Dan mungkin ada yang bertanya, adakah pendakwaan itu sudah diam? Tidak, sahabat semua. Pendakwaan pertama sudah pun berlaku dan sekarang ini mengikut tariknya kalau saya tidak silap bulan ini atau bulan depan ya, untuk pembacaan ataupun bicara yang seterusnya. Jadi jangan ingat Sanusi ini datang Selangor dengan membuat hasutan, memperlekeh Sultan Selangor yang Pertuan Agong boleh melakukan apa-apa. Tunggu masa beliau pastinya akan masuk ke Sungai Buloh, sahabat-sahabat semua. Jadi itu saja perkembangan yang menarik untuk saya kongsikan. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, dapat berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kanggap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.